hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, innamal a'mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan bermula dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan dikira, akan dihisab, akan dikira mengikut sekadar apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapat pahala kerana Allah dan Rasul. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa wal Habibil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ashabihil kiram wa ulaillahi ta'ala al-azami syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, para ahli jurukuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izinnya, hidayahnya, taufiqnya untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah ini. Sama-sama kita berada dalam rumah Allah, sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang menjadi suatu lambang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dengannya dapat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam seharian, sepanjang masa, sepanjang waktu dalam kehidupan kita seharian, macam-macam kepala dalam otak kita, dalam jiwa perasaan kita macam-macam. Tapi bila masuk
waktu salat, bila kita bersolat, kita kembali fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali membersihkan jiwa dan perasaan kita dengan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan solat. Sebab itu, inilah satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah, untuk roh kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun fizikal kita, badan kita berada di Masjid Al-Falah ini, tapi roh kita naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'min." As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu sebagai mi'raj bagi orang beriman. Semayang itu mi'raj. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mi'raj, roh dan jasadnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' dan Mi'raj, maka bagi umat Muhammadiyah ini ada satu peluang untuk Mi'raj juga, iaitu dengan kita bersolat. Semayang sebagai Mi'raj roh kita. Walaupun jasad kita di bumi, jasad kita di masjid, tapi roh kita naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, roh dan jasad. Sekali jasad sekali, kan? Jasad sekali. Sebab ada setengah orang kata Nabi SAW Mi'raj hanya roh saja, jasad tidak. Jasad duduk di Makkah, roh saja naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' Mi'raj. Tidak. Itu satu pendapat yang tidak betul. Pendapat yang betul ialah Nabi SAW Isra' dan Mi'raj roh dan jasad sekali. Roh dan jasad sekali. Dalilnya, buktinya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra', ayat yang mula-mula sekali yang kita baca tu, Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci, Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya layla, pada satu malam. Kata ulama, Allah sebut hambanya, maknanya bila sebut hambanya, maknanya dia lah sekali roh dan jasad sekali, satu pakej sekali, roh dan jasad. Bila sebut seorang manusia, seorang hamba, tentulah dia terdiri daripada roh dan jasad sekali. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Isra' dan di Mi'raj roh saja, tentulah di permulaan surah Isra' itu Allah akan mengatakan Subhanallazi asra bi ruhi, Subhanallazi asra bi ruhi abdihi, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan roh hambanya. Tapi tidak, Allah tidak sebut roh, tapi Allah sebut hamba. Subhanallazi asra bi abdihi layla, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Bermaksud memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dibawa naik ke atas bertemu dengan Allah, roh dan jasad. So kalaulah, kata ulama, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi peluang untuk Mi'raj roh dan jasad, maka ada juga satu peluang yang istimewa untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui solat. Solat, dengan solat roh seorang mukmin itu naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu alhamdulillah, syukur tuan-tuan, alhamdulillah pada malam ini, alhamdulillah sama-sama kita dapat berada dalam rumah Allah ini untuk kita Mi'raj
naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mengikat perasaan kita, jiwa kita, roh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa dan roh yang terikat dengan Allah, yang sentiasa dekat dengan Allah, maka jiwa ini akan mendapat keberkatan, keampunan dan akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sembahyang itu sendiri disebut as-salatu hiya as-silah bainal 'abdi bainar rabbi wa 'abdihi. As-salatu hiya as-silah. Sembahyang itu sebagai silah, sebagai tali penghubung di antara hamba dan Tuhannya. As-salatu hiya as-silah. Sebab itu sembahyang diambil daripada perkataan silah. As-silatu dalam bahasa Arab, as-silah maknanya hubungan. Jadi salat maknanya membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak salat maknanya dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Orang yang salat dia telah membina hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat berada dalam rumah Allah untuk melaksanakan sesempurna yang mungkin salat, iaitu dengan kita melaksanakan secara berjamaah, yang tentunya kelebihan yang telah kita sedia maklum seperti mana yang telah disebut oleh Nabi SAW, salatul jamaah afdal min salatil fazzi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 darjat. 27 tuan-tuan, 27. Satu sembahyang seorang satu, sembahyang jemaah 27. Nak ambil yang mana? Orang yang cerdik, orang yang ada akal, orang yang ada iman, tentulah dia nak ambil 27. Tak nak ambil satu. Orang yang ambil satu rugilah. Jadi kita sedaya upaya kita, insya-Allah kita terus nak mengambil yang 27 darjat, 27 pahala. Kata ulama, 27 pahala itu dia bermula daripada di rumah lagi. Dia daripada rumah lagi masuk masjid, wuduk, masuk masjid, langkah kanan, baca doa, semua sembahyang, qabliyah semua, jawab azan semua, jawab sampai kita sembahyang dikira satu-satu sampai cukup 27. Itu yang pahala 27 tu. Setengah riwayat sebut 25. Boleh belaka, kata ulama 27 pun boleh, 25 pun boleh. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Innamal a'mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan bermula dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan dikira, akan dihisab, akan dikira mengikut sekadar apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka dia akan mendapat pahala kerana Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang berhijrah kerana dunia, untuk mendapat habuan dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, ataupun kerana perempuan untuk dikahwininya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya mengikut apa yang dia niat. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang digelar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab, gelaran dia Al-Faruq. Al-Faruq. Dia punya lakab dia. Lakab. Kalau kunyah tu yang ada abu-abu depan tu kan, Abu Bakar, Abu Abdullah, Abu Jahal, Abu Lahab,
Abu-abu semua tu, abu-abu depan tu itu dipanggil kunyah. Kunyah. Gelaran juga kunyah. Satu lagi gelaran dipanggil laqab. Macam Al-Faruq, As-Siddiq, Az-Nurain dan sebagainya. Kunyah ni dia ambil abu, bapa. Contoh apa nama anak kita nama Muaz, maka kita sebagai bapaknya Abu Muaz. Anak kita nama Abu Bakar, maka kita ni Abu Bakar. Ini kunyah. Kunyah. Orang Arab ni dia suka kunyah. Dia suka letakkan nama. Kadang-kadang dia tak sebut nama dia sebut kunyah dia. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Umar, Abu Muaz dan sebagainya. Kalau laqab, gelaran. Macam Al-Faruq, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah digelar Al-Faruq. Digelar Al-Faruq. Jadi hadis yang saya baca tadi, tuan-tuan, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, seorang sahabat Nabi SAW yang semua kita kenal, seorang yang hebat, seorang yang Masya Allah, seorang yang imannya hebat. Hebat tak hebat Sayyidina Umar ini, sehingga disebut oleh Nabi SAW, la in salaka, Nabi sebut SAW, la in salaka Umaru tariqan la salaka asyayatin tariqan akhar. La in salaka Umaru tariqan, kalaulah Umar melalui di sebatang jalan, kata Nabi SAW, la salaka asyayatin tariqan akhar, maka nescaya syaitan akan ambil jalan lain, tak nak bertemu dengan Umar. Ini kelebihan Sayyidina Umar, tuan-tuan. Hebat. Kita kalau lalu syaitan lagi datang. Kita kan. Sayyidina Umar tidak. Dia lalu, syaitan kalau boleh tak nak bertemu dengan dia. Kerana merasa hebahnya Sayyidina Umar itu. Disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut SAW, la in salaka Umaru tariqan la salaka syayatinu tariqan akhar. Kalaulah Sayyidina Umar ini lalu di sebatang jalan, la salaka syayatinu tariqan akhar, nescaya syaitan akan mengambil jalan lain kerana tidak mahu bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wardah. Ini hebatnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wardah. Periwayat hadis kita pada malam ini, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini dalam sejarah dia ada satu peristiwa yang sangat besar ataupun sangat terkenal. Dalam hadis-hadis ada menyebut tentang peristiwa bagaimana beliau radhiyallahu anhu wa ardah pernah satu ketika tengah berkhutbah Jumaat, tengah berkhutbah, tiba-tiba sebut, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, tengah-tengah khutbah tu. Ceritanya satu hari pada zaman Nabi, pada zaman beliau di kota Madinah, dia telah menghantar satu panglima perang untuk berperang yang diketuai oleh seorang panglima nama Sariyah, kan? Dan takdir Allah, peperangan itu tengah perang, tentera Muslim kalah, tentera Islam kalah, tentera Islam tewas. Tiba-tiba pada waktu itu Sayyidina Umar yang duduk beratus kilometer, beribu kilometer daripada tempat peperangan itu, dia duduk tengah khutbah di Madinah itu, tengah-tengah khutbah dia berhenti. Dia berhenti khutbah. Dia kata, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah bukit, wahai Sariyah bukit. Perawi hadis ini, Sariyah cerita waktu tengah perang, waktu mereka tengah hampir nak tewas di medan peperangan itu, tiba-tiba mereka dengar satu suara sebut, wahai Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah berlindung di bukit, wahai Sariyah berlindung di bukit. Umar duduk di Madinah, mereka di tengah medan perang, tapi mereka dengar Umar sebut, wahai Sariyah bukit. Maka mereka pun bertindak berlindung di bukit, mengambil posisi di bukit. Maka selepas itu perang mereka menang. Sayyidina Umar duduk di Madinah. So macam mana dia tahu? Ini daripada hadis, ini hadis sahih. Daripada ini para ulama mengatakan bahawa ada dalam Islam ini dipanggil ilham, kasyaf. Ada. Kasyaf ni ada, tuan-tuan.
ilham, kasyaf, firasat ni ada. Jangan kita kata tak ada. Ada. Sekarang orang dia tak pakai apa ni kasyaf ni bohong, kasyaf ni syaitan, ilham ni syaitan. Tidak. Tidak. Dalam Islam ada satu benda dipanggil ilham, dipanggil kasyaf, dipanggil firasat. Cumanya dia tidak boleh menjadi hujah dalam hukum syarak, tak boleh. Dia tak boleh jadi hujah, tak boleh. Tapi untuk kabar gembira, untuk satu berita, boleh terima. Kalau kasyaf dan kalau firasat, kalau ilham itu diterbitkan oleh orang-orang saleh, orang alim yang saleh, maka hukumnya harus kita terima, boleh kita terima. Buktinya peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah diberi ilham, diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah khutbah di Madinah. Dia nampak peperangan tu berapa ratus kilometer dari Madinah. Dia nampak. Dia pun sebut, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah bukit, wahai Sariyah bukit. Sariyah yang duduk di medan perang beratus-ratus kilometer dengar suara Umar, maka mereka pun mencari posisi di bukit, maka Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan mereka dalam peperangan itu. Maka peristiwa itu kita panggil, ataupun apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Umar ini kita panggil ilham, dipanggil kasyaf, dipanggil firasat. Maka ini dalam Islam kita tak boleh tolak terus. Tolak terus tak boleh. Tengok je, kalau orang yang sebut ilhamnya tu orang yang saleh, orang alim yang saleh, yang warak, maka betul tu. Boleh jadi betul tu. Sebagaimana berlaku pada Sayyidina Umar. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqu firasatal mu'min. Kamu takutlah, wahai yang beriman, ittaqu, takutlah kamu firasatal mu'min, firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin ini rupanya orang alim, orang saleh, orang mukmin yang bertakwa itu ada satu senjata. Apa senjata dia? Firasah. Firasat yang tajam. Firasat yang tajam. Kadang-kadang Allah bagi ilham pada dia, dan kadang-kadang Allah kasyafkan dia. Ada tutup guru kan, orang alim, tutup guru yang saleh, tutup wali, ada yang dapat kasyafnya, ada. Firasat tajam. Macam Tok Guru, seorang tuan guru di Malaysia kita, Tok Kenali, bila anak murid ni yang datang dekat dia nak belajar dengan dia tengok dulu. Hang ni, kamu ni sesuai kitab ni, kamu ni sesuai sini, kamu sesuai kitab Jawi, kamu sesuai kitab Arab, kamu kitab ni, kamu. Dia tahu. Tahu mana? Firasah. Firasat dia. Betul. Kerana Nabi sebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu akan firasat orang beriman, sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita tolak mentah-mentah firasat. Tengok dulu. Kalau yang keluarkan firasatnya orang alim, orang saleh, orang bertakwa, orang warak, maka terimalah. Boleh jadi betul. Kalau hak duk bagi firasat semayang pun tak pakai lot pendek, ini mohong lah. Hak duk firasat macam-macam dia, semayang pun tidak, pakai lot pendek, dia main bola. Ini bukan firasat. Itu tak terima. Tapi kalau yang bagi yang firasat tu seorang tuan guru, seorang alim, seorang ulama yang saleh, maka boleh kita terima. Sebagaimana telah berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wardah, dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, air musyammas, air mutlak kan? Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air musyammas. Air mutlak, air yang tahirun mutahhir,
suci dan menyucikan. Kan? Satu lagi ada air yang tahir, dia suci, mutahhir, menyucikan, tapi makruhul isti'mal, makruh guna. Dia bersih sama macam air mutlak, dan dia boleh membersihkan sama macam air mutlak, tetapi makruh guna. Kenapa makruh guna? Ceritanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ketika ditanya tentang air musta'mal, air musyammas, air yang terkena pancaran matahari, air yang duduk dalam kolah besi, kolah zinc tu, kolah besi yang kena panas tu, panas matahari terik tu, panas, air itu boleh buat wuduk tak? Boleh. Suci tak? Suci. Menyucikan tak? Ya, menyucikan, tetapi makruh guna. Kenapa makruh guna? Sebab satu kisah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah, satu ketika ditanya oleh sahabat beliau, anak murid beliau, ditanya, kenapa Tuan memakruhkan menggunakan air musyammas? Lalu kata Imam Syafi'i, fa innahu yurisul baras, kerana sesungguhnya penyakit ataupun kerana sesungguhnya air musyammas itu boleh mewarisi penyakit baras, penyakit sopak, penyakit kusta. Zaman Imam Syafi'i mana ada teleskop, mana ada mikroskop, teleskop yang boleh tengok, boleh masuk lab. Zaman kita boleh lah masuk lab, boleh tengok kuman corona, boleh tengok corona apa nama sekarang, apa nama Omicron lah, apa semua tu. Masuk makmal tahulah. Kan? Boleh tengok. Zaman Imam Syafi'i mana ada makmal. Mana boleh trace kuman-kuman apa. Tetapi Imam Syafi'i ketika ditanya tentang air musyammas, dia kata, aku makruhkan menggunakan air musyammas. Kenapa? Fa innahu yurisul baras, kerana sesungguhnya ia boleh mewarisi penyakit sopak. Penyakit sopak, penyakit kulit sopak, penyakit juzam, baras, penyakit kulit sopak, kusta. Penyakit kusta. Sebab itu makruh guna air musyammas. Boleh mewarisi penyakit sopak, penyakit kusta. Penyakit kusta ni bahaya tuan-tuan. Penyakit ni dia boleh berjangkit. Dia mudah berjangkit. Penyakit kulit. Sebab itu kita di Malaysia ada satu ward khas yang kuarantin orang yang kena penyakit sopak. Sama macam orang kena COVID, kuarantin. Sebab mudah berjangkit. Di Hospital Sungai Buloh ada satu ward khas yang kuarantin orang yang kena penyakit sopak. Sebab apa? Mudah berjangkit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupanya dah sebut lama dah tentang berjangkitnya penyakit sopak ni, penyakit kusta ni. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Wa fir minal majzum kama tafirru minal asad. Wafirra minal majzum, hendaklah kamu lari daripada orang yang kena penyakit sopak. Kama tafirru minal asad, seperti mana kamu lari daripada singa. Nabi sebut, kamu lari daripada orang kena penyakit sopak, lari macam kamu lari macam daripada singa. Mana lari? Jangan dekat. Kerana apa? Kerana boleh berjangkit. Nabi sebut lama lah, 1400 tahun dulu lah. Nabi sebut lama dah. Tak ada masuk makmal apa. Tak masuk lab, tak pakai mikroskop, teleskop dah. Tapi Nabi tahu. Nabi tahu mana? Ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kelebihan daripada Allah. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah baginda bercakap menurut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan semuanya wahyu yang diwahyukan kepada baginda SAW. Sebab itu setiap patah yang keluar daripada mulut Nabi yang mulia SAW, dia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah baginda bercakap menurut hawa nafsu, tidak. Kita manusia macam-macam cakap, rapuh banyak. Nabi tidak. Wahyu. Ada orang kata, kalau begitu Nabi tak bergurau langsung. Ya, Nabi bergurau juga. Nabi pun bergurau juga. Tapi bergurau Nabi, la yaqulu illa haqqa.
Tidaklah baginda berkata melainkan semuanya betul belaka. Walaupun gurau-gurau pun gurau yang betul. Kita gurau-gurau bohong banyak, tak menambah banyak. Dan Nabi tidak bergurau tapi betul. Benda yang betul. Nabi melawak. Satu hari Nabi SAW didatangi seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua datang jumpa Nabi SAW. Bila dia mai, Nabi kata, La tadkhulul jannata imra'atun ajuz. La tadkhulul jannata imra'atun ajuz. Tidak masuk syurga perempuan tua. Seorang perempuan tua datang Nabi pun kata, La tadkhulul jannah, tidak masuk syurga perempuan tua. So, perempuan tua ni, dia ingat kot Nabi cakap betul ke apa, dia pun terkejut, dia sedih, dia terkejut, nak pingsan. Dan riwayat sebut nak pingsan perempuan ni, sebab dia kata, sebab dia ingat Nabi kata dia ni tak masuk syurga. Dia pun bimbang, dia rasa, dia takut, dia rasa tak seronok, dia rasa sampai hampir pingsan kerana Nabi kata tak masuk syurga dia. Lalu Nabi tengok dan Nabi kata, kamu bimbang kenapa? Betul lah, memang aku kata tak masuk syurga perempuan tua kerana di syurga esok dia mana ada perempuan tua, semua muda belaka. Di syurga nanti semua perempuan akan jadi muda, tak ada orang tua. Dalam Quran sebut inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya pada hari itu di syurga esok ni, ansha'nahunna insya'a, kami akan menjadikan perempuan-perempuan itu dalam satu bentuk kejadian yang baru. Faja'alnahunna abkara, dan kami akan jadikan mereka itu abkara. Abkar ni mana? Bikrun, anak dara belaka. Jadi semua perempuan dalam syurga nanti semua anak dara. Tak ada tua, tak ada, semua anak dara balik. Jadi betul lah Nabi kata kat perempuan tua tu, tak masuk syurga perempuan tua. Nabi melawak, tapi melawak yang betul. Ini contoh Nabi SAW bergurau juga, melawak juga, tapi bergurau yang betul. Bergurau yang betul. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita kuman kusta tu, Nabi sebut dah sallallahu alaihi wasallam. Wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Maka hendaklah kamu lari daripada orang yang kena penyakit kusta, penyakit sopak, seperti mana kamu lari daripada singa. Terbukti sekarang ini penyakit kusta, penyakit sopak, satu penyakit yang berjangkit, yang kalau orang kena penyakit kusta, dia akan dikuarantin dan tak boleh bercampur dengan orang kerana mudah berjangkit. Dan satu lagi persoalan para ulama sebut, kenapa Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi kata lari daripada singa? Kenapa Nabi suruh lari macam lari pada singa? Jumpa orang kena sopak, lari macam lari daripada singa. Kenapa singa? Kenapa tidak sebut harimau? Kenapa tak sebut beruang, tak sebut ular dan sebagainya? Nabi sebut singa. Tentu, kata ulama, tentu ada rahsia di sebaliknya. Kerana setiap patah perkataan Nabi SAW ada rahsia-rahsia dia yang mesti kita cari, mesti kita kaji. Lalu mereka pun mengkaji. Zaman teknologi mutakhir ini, mereka pun mengambil kuman penyakit sopak, penyakit kusta, ambil orang kuman penyakit sopak, dibawa masuk dalam makmal, diguna teleskop, mikroskop, diteropong. Subhanallah, rupa-rupanya, tengok-tengok, subhanallah, rupanya kuman penyakit sopak kusta bentuk macam muka singa. Ini bukan saya reka ni, ini dalam kitab sebut ni, dalam jurnal, dalam buku perubatan ada sebut. Kuman penyakit sopak bentuknya macam muka singa. Macam muka singa. Patutlah Nabi sebut singa. Tengok tuan-tuan, ini yang kata Rasul SAW. Setiap patah perkataan yang terbit daripada mulut baginda merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita Imam Syafi'i memakruhkan menggunakan air musyammas. Kenapa? Fa innahu yurithul baras, kerana ia boleh mewarisi sopak.
Jadi persoalan yang nak tanya, dari mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengetahui bahawa penyakit atau mengetahui bahawa air musyammas itu boleh mewarisi penyakit sepak? Dari mana? Ini yang kita panggil, yang saya sebut tadi, firasat. Dan kita teringat balik hadis yang saya baca tadi, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu akan firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan. Jadi perawi hadis yang saya baca pada malam ini, Sayyidina Umar bin Khattab, yang terkenal dengan firasat dan ilhamnya semasa dia berkhutbah di Madinah tu, dia nampak Allah bukakan, nampak peperangan yang jauh sana tu yang diketuai oleh Sariyah, lalu dia bertempik, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah bukit, wahai Sariyah bukit. Sariyah yang berada beribu-ribu kilometer dari Madinah dengar suara itu, lalu mereka berlindung di bukit, maka akhirnya mereka mendapat kemenangan dalam peperangan itu. Ini satu peristiwa yang besar yang direkodkan oleh para ulama-ulama sejarah tentang peristiwa karamah, peristiwa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang saya sebut tadi. Kalau dia lalu di sebatang jalan, Nabi sebut sendiri, syaitan takkan jumpa dia. Kenapa? Kerana hebatnya, takutnya mereka dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia kalau orang Kedah kata cengeng. Dia cengeng. Silap sikit dia akan angkat pedang lah. Dalam zaman Nabi, masa seorang Arabi, seorang Badui datang masuk masjid Rasulullah SAW, masuk tiba-tiba dia kencing di masjid. Tuan-tuan bayang kalau ada masjid kita, Masjid Al-Falah, datang orang pergi kencing, tuan-tuan marah tak? AJK saya rasa ambil kayu lah, pergi katok lah, macam peristiwa tu imam masjid mana tu yang mandikan jenazah pencuri tu. Tentu tu imam ambil kayu dah, baling lah kat orang yang datang masuk masjid kencing. Zaman Nabi SAW masuk Arabi, masuk seorang Badui, masuk kencing masjid. Badui, orang Arab Badui, orang dusun Arab, duduk di padang pasir, duduk berkemah tu dulu. Orang Badui ni orang yang dia duduk zaman Nabi SAW, cuma dia jarang jumpa Nabi, jumpa sekali tu je kan. Tapi oleh kerana dia pernah jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi, maka dia dipanggil sahabat. Sahabat ialah siapa sahabat? Sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dan beriman dengannya, walaupun berjumpa satu lahzah, berjumpa sekejap, balik tak jumpa Nabi lah. Ini sahabat juga ni. Sahabat juga. Cuma dipanggil sirarus sahabah, sahabat kecil. Kalau kibarus sahabah, sahabat besar, Sayyidina Umar, sahabat fuqaha, sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Khulafa Rashidun, Sayyidina Mu'az, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ni semua sahabat-sahabat besar. Ada lagi sahabat yang kecil-kecil tu, yang jarang jumpa Nabi, jumpa sekali balik tak jumpa dah, itu kita panggil sigarus sahabah, sahabat kecil. Tapi sahabat, mereka pernah jumpa Nabi dan mereka pernah mendapat keberkatan daripada Nabi dengan pandangan kerohanian Nabi SAW. Ini sahabat-sahabat kecil. Dia memang panggil begitu. Dia tak, maklum orang kampung, orang dusun, tak tahu. Masuk masjid kencing. Ini panggil orang Arabi. Masuk masjid, Sayyidina Umar ni kira nak bangun, kalau orang Kedah kata kira nak bubuh penendang lah, bubuh penyepah yang ambil parang lah, kan kencing dalam masjid. Tapi Nabi tidak SAW. Nabi kata da'hu, dia pergi dah, biar dia bila kencing habis tu, kamu ambil timba, buang suci kan, panggil aku nak jumpa dia. Ini style Nabi SAW. Nabi kata biar dia kencing habis dulu, lepas kencing kamu bersihkan,
Lepas tu kamu panggil dia, aku nak cakap dengan dia. Barulah Nabi mencerita kepada dia tentang apa adab-adab yang perlu kita buat dan apa yang tak boleh kita buat apabila berada dalam masjid Nabi SAW. Ini orang kampung. Orang dusun ni dia kadang dia pelik-pelik. Ya. Satu ketika dulu, seorang Arabi juga, orang kampung, datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Muhammad." Maksudnya dia tak masuk Islam lagi. "Ya Muhammad," dengan kasarnya, "Ya Muhammad." Masa tu kebetulan Nabi SAW sedang memegang seekor dhab. Tuan tahu dhab? Dhab binatang yang macam bewak, tapi bukan bewak. Dia bukan bewak. Tuan-tuan jangan ingat kata dia dhab ni bewak. Bewak haram makan, tak boleh makan. Bewak tak boleh makan, dhab boleh makan. Dhab Nabi harus makan. Tapi Nabi tak makan. Nabi tak makan dhab. Tapi Nabi kata, "La uhilluhu wa la uharrimhu." Aku tak halalkan dia dan aku pun tak haramkan dia. Mana haruslah, boleh makan lah. Tapi Nabi tak makan dhab. Sahabat makan dhab. Waktu kebetulan tu Nabi sedang pegang seekor dhab di tangan baginda SAW. Maka datang Arabi ni, orang Badui ni kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku tak akan beriman dengan kau sehinggalah dhab yang engkau pegang itu boleh bercakap." Itu kita pelik-pelik orang Arabi ni, orang dusun ni, orang hulu ni. Jarang datang Madinah, duduk kampung. "Wahai Muhammad, aku tak akan beriman dengan engkau sehinggalah engkau boleh bercakap dengan dhab ni. Sehinggalah engkau boleh bercakap dengan dhab ni." Nabi berkata, Nabi cakap dengan dhab tu, "Man ana ya dhab. Man ana ya dhab." Siapa aku wahai dhab? Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dhab itu membuka mulutnya. Maka berkatalah dhab itu, "Anta Rasulu Rabbil Alamin." Kamulah utusan Tuhan sekalian alam. Dhab kata. Dhab pun mengaku tu Nabi. Dhab pun nak ikut Nabi, cinta Nabi. Kita manusia akal banyak je. Akal ada, perasaan ada, tapi tak mau ikut Nabi. Kita turut pada dhab. "Anta Rasul Rabbil Alamin." Engkau lah utusan Tuhan sekalian alam. Dhab cakap. Kisah ni ada sebut dalam kitab. "Anta Rasul Rabbil Alamin." Engkau lah utusan Tuhan sekalian alam. Maka Arabi tadi, Badui tadi yang terkejut. Ya Allah, terkejut. dhab boleh bercakap. Terkejut dia. Terus dia kata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Aku pada hari ini aku telah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan engkau utusan Allah. Terus beriman terus. Masuk Islam terus. Masuk Islam terus. Terkejut. Dhab tu bercakap. Dia jumpa dhab di tempat dia pernah pasir, duk makan, duk bermain-main, duk goreng makan semua kan. Tiba-tiba bercakap dhab tu depan Nabi. Terkejut dia, masuk Islam dia. Masuk Islam. Alhamdulillah. Kemudian dia seronok lepas masuk Islam dia. Ya Rasulullah, baru dipanggil Ya Rasulullah. Tadi Muhammad kan. Ya Rasulullah, bolehlah aku nak cium tangan kau Ya Rasulullah. Dia seronok. Nabi pun bagi cium tangan dia. Dia pun cium tangan Nabi. Cium. Salam. Lepas dia cium tangan Nabi, dia seronok lagi. Dia tak puas lagi. Ya Rasulullah, boleh tak aku cium kakimu Ya Rasulullah? Boleh aku cium kakimu Ya Rasulullah? Rasulullah pun bagi kaki dah. Dia cium kaki Nabi. Kaki Nabi dicium oleh Badui tadi. Nabi tak suruh pun, dia minta. Dia bagi cium lagi. Tak puas lagi. Ya Rasulullah, boleh tak aku nak sujud kepadamu? Ya Rasulullah, boleh tak aku nak sujud kepadamu Ya Rasulullah? Tak boleh. Sujud
innamas sujud lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sujud itu hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nak sujud tak boleh. Nak cium tangan boleh. Nak cium kaki aku boleh. Cium. Sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita A'rabi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama tadi masuk masjid, kencing masjid, Nabi kata da'hu, biar dulu. Biar dulu. Kemudian thumma subba alaihi, kemudian celup, basuhkan dengan satu dalwun, satu timba, basuh. Lepas tu panggil mai aku nak cakap sikit. Ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ikut Sayyidina Umar memang pedang lah. Kan? Itu yang kehebatan Sayyidina Umar tu, imannya hebat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Kata Sayyidina Umar, ada setengah riwayat sebut Sayyidina Umar ini masuk Islam kerana terpegun dengan kemerduan dan keasyikan dan keindahan bahasa Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Satu hari dia dengar adiknya baca, Taha ma anzalna al-Qur'ana litashqa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, surah Taha tu kan, itu kata setengah ulama tafsir, itu ayat yang dibaca oleh azan juga. Bagi azan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit lagi dah. Baik. Setengah ulama sebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardah masuk Islam kerana terpegun dan tersentuh dengan bacaan Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Surah Taha tu. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa tadhkiratan liman yakhsha sampai habis. Sebab itu setengah-setengah ulama tafsir, setengah ulama tasawuf, ulama Qur'anian ni, ulama ilmu hikmah ni, dia kata siapa yang nak supaya Allah lembutkan hati seseorang itu, kan, maka dibacakan kepadanya surah Taha. Baca surah Taha untuk sekian, untuk anak kita ke, isteri kita ke, suami kita ke, siapa kan, orang-orang yang kita bermuamalah dengan dia seharian. Kita nak doa kepada Allah, kita nak bertawassul kepada Allah, kita nak cari apa benda, apa amalan yang boleh kita nak bertawassul kepada Allah, menjadikan amalan itu sebagai pengantara untuk Allah makbulkan doa kita. So kata ulama, kalau kita nak lembutkan hati seseorang, bacalah surah Taha. Kerana nak mengambil sempena lembutnya hati Umar yang bengis, yang keras itu. Tapi akhirnya masuk Islam dengan sebab bacaan Al-Quranul Karim. Sebab tu Nabi pernah doa, ya Allah, Allahumma a'izzal islami bi ahadil umarain, bi ahabbil umarain ilaika. Ya Allah, kuatkan Islam dengan masuknya Islam salah seorang daripada dua ni, Abu Jahal, Umar. Nabi doa tu. Ya Allah, Nabi angkat tangan, ya Allah, kuatkanlah Islam. Sebab Nabi tahu dua ni kuat. Orang dua ni, Abu Jahal dengan Umar ni, orang yang kuat, orang yang hebat. Kalau masuk Islam, kuat Islam tu. Hebat Islam tu kalau ada dua orang ni. Nabi kata, ya Allah, Allahumma a'izzal islami bi ahabbir rajulaini ilaika ya Rabb. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Islam dua orang ini, sama ada dua orang ini, Abu Jahal ataupun Umar. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih Umar. Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala warḍah. Itu hebat tak hebat dia? Hebat tak? Hebat dia. Jadi insya-Allah untuk huraian hadis saya baca tadi, hadis pasal niat tadi, kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan hadapan insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan, memberikan keberkatan kepada kita semua, keampunan, berikan kita hidayah, berikan kita taufik, berikan kita ketenangan, berikan kita kebahagiaan, berikan kita
laluan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga ada manfaatnya dengan perhimpunan insya-Allah. Moga Allah mustajabkan doa-doa selepas majlis ilmu insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.